Bagi pengkaji sejarah, Panglima Lidah Hitam adalah tokoh yang tidak asing lagi, terutama dalam mengenangkan kehebatannya bertempur menentang keganasan Lanon di perairan Selat Melaka pada abad ke-16 sehingga menjadikan daerah Muar aman. Muhammad Hassan, 48, yang juga penduduk kampung Parit Sakai, berkata Panglima Lidah Hitam atau nama sebenarnya Baginda Zahiruddin dipercayai berasal dari sebuah daerah di Sumatera yang terkenal sebagai lelaki dan mahir bersilat. Katanya, kedatangan Panglima Lidah Hitam ke Muar adalah satu kebetulan kerana beliau sebenarnya dalam pelayaran dengan kapal bagi mengerjakan ibadah haji di Mekah pada tahun 1700. Mengikut cerita orang lama, Panglima Lidah Hitam dan ahli rombongannya terpaksa singgah di Muar berikutan cuaca buruk dan terpaksa menunggu keadaan reda sebelum menyambung semula pelayaran ke Mekah. Di Muar, beliau berjumpa seorang pembesar di daerah ini yang dikenali sebagai Tok Bauk. Tok Bauk yang pernah mendengar kehebatan Panglima Lidah Hitam bertempur mengambil kesempatan mendapatkan bantuannya untuk menumpaskan Lanon di Selat Melaka, katanya. Mendengar permintaan daripada penduduk kampung khususnya Tok Bauk sendiri, Panglima Lidah Hitam akhirnya bersetuju membantu menentang ancaman Lanon selain mengajar seni silat lintau kepada penduduk. Penduduk kampung terutama golongan muda ketika itu mula belajar seni silat lintau daripada Panglima Lidah Hitam dan pada masa yang sama turut merangka strategi bagi berdepan Lanon. Pada 1776, satu pertempuran hebat berlaku di sekitar muara Sungai Muar di antara Angkatan Muar dan Lanon yang berlarutan sehingga beberapa hari. Pertempuran itu membunuh ramai Lanon sehingga sebahagian besar daripada mereka terpaksa melarikan diri. Beliau berkata, walaupun ramai Lanon tewas dan terpaksa lari menyelamatkan diri, terdapat sebahagian kecil daripada Lanon terbabit sempat melakukan sabotaj dengan cuba menenggelamkan kapal yang dinaiki Panglima Lidah Hitam. Kejadian itu berlaku pada hari terakhir pertempuran. Ketika itu, Angkatan Perang Muar yang diketuai oleh Panglima Lidah Hitam sedang berperang menentang Lanon dan tanpa disedari terdapat beberapa kumpulan kecil Lanon menyerang kapal yang dinaikinya hingga menyebabkan ia karam. Insiden itu menyebabkan Panglima Lidah Hitam dan beberapa pengikutnya yang berada di dalam kapal meninggal dunia. Lebih malang, kejadian pada lewat petang itu tidak disedari pengikutnya yang lain kerana sibuk bertempur. Muhammad berkata diceritakan jenazah Panglima Lidah Hitam dan mayat seorang lagi kemungkinan pengikutnya terapung dihanyutkan di air laut sebelum terdampar di kawasan pantai di kampung Parit Sakai oleh seorang penduduk kampung. Bagaimanapun, satu kejadian ganjil berlaku kerana satu daripada mayat terbabit mempunyai lidah panjang berwarna hitam dan berbulu. Anehnya, mayat terbabit tidak mengeluarkan bau busuk walaupun sudah beberapa hari hanyut di laut. Beliau berkata mayat Panglima Lidah Hitam kemudian dikebumikan di tepi parit kampung itu. Namun peristiwa aneh masih berlaku apabila satu batu berbentuk lidah hitam timbul di kubur itu. Sewaktu saya masih kecil, saya dan rakan pernah tercium bau wangi semerbak ketika melalui kawasan makam terbabit. Sama ada ia benar atau sebaliknya, hanya Allah mengetahuinya, katanya.